syaitan hok dia menghasut orang kafir musyrikin Mekah supaya pergi perang dengan Nabi tu, dia pergi. Tapi bila hampir saya pada medan pertempuran, maka dia berpatah. Dia kata apa? Tengok dalam Quran ni, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Dia takut pada Allah, dia takut azab Allah, maksud dia. Dia nampak malaikat. Ya, malaikat yang Allah Taala turunkan untuk menolong tentera Islam. Dia lari patah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang dikasihi dimuliakan para jemaah muslimin dan muslimah yang dikasihi dimati lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah SWT di pagi yang penuh kebahagiaan, keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah SWT semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah dan taufik kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita masukkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebelum meneruskan kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-140. Surah An-Nisa ayat 140. Baik, jadi ayat ini merupakan sambungan kepada cerita yang lepas juga. Baik, iaitu di mana pada ayat lepas, maka Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala larang kita orang yang beriman jangan menjadikan orang kafir sebagai penolong. Jangan percaya kepada orang kafir. Sebab tu Allah Taala tanya, adakah nak mencari kemuliaan dengan menggunakan kekuatan mereka itu? Sedangkan kemuliaan sebenarnya hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang sebab di belakang siapa? Fahamlah kan? Ya, kalau tak maka tak adalah kursi kita. Senang saya bagi ya. Okey, tak apalah. Jadi insya-Allah sekarang kita lihat ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Jadilah pesanan Allah Taala berkali-kali kepada kita, ya. Terutama yang lepas, ya, Allah kata jangan jadikan orang kafir sebagai penolong. Jadi sini, ya, orang kafir ni sebenarnya ada dua bahagian. Yang satunya kafir asli, yang memang tidak beriman kepada Allah Taala dan Rasulnya. Yang kedua, mereka yang mengaku beriman tapi pada hakikatnya dalam hati mereka adalah menolak keimanan kepada Allah Rasulnya, iaitu orang munafik. Inilah bahaya dua ini, ya. Dalam bahaya dua ni, kalau orang kafir itu kita boleh lihat, boleh nampak, ya.
Tapi kalau orang munafik, maka kita tak nampak. Inilah yang paling bahaya. Inilah yang kita kena takut, kita bimbangkan ya. Ya, sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Taala. Pertama sekali kita dihindari daripada orang munafik. Yang kedua, jangan pula kita mempunyai sifat di antara sifat kenafikan itu ya. Allah Akbar. Baik, jadi dalam ayat ini maka Allah berfirman ya. Baik. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi. Dan sesungguhnya Allah Taala telah menurun kepada kamu di dalam Al-Quran. Kitab Al-Quran ya, iaitu apa? Bentuk nasihat kepada kita semua. Iaitu Allah jelaskan an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Allah hanya panggil mereka ya. Dan bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat yang ayat-ayat Allah diingkari. Siapa yang ingkar? Orang kafir, orang munafik ya. Dan diperolok-olokkan, yakni oleh orang kafir. Allah, sekarang nampak tak? Bukan perolokkan kan? Bakar Quran kan? Allah, terutama tu di Eropah ya, sekarang ni yang dahsyat sikit di Sweden. Tu ya. Allah. Baik, maka Allah pesan kepada kita, kalau ada orang macam ni, ya, pertama orang yang ingkar ayat Allah Taala, makna tidak beriman kepada ayat Al-Quran. Yang kedua, memperolok-olokkan. Allah, ini pun kita bimbang juga. Kita takutnya orang Islam menggunakan ayat Al-Quran untuk menyokong kedudukan dia dan sebagainya. Allah Akbar. Ya, itu sama dengan memperolokkan ayat-ayat Allah Taala. Allah pesan kepada kita ni orang beriman yang tulisnya, fala taq'udu ma'ahum. Maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Kalau bersama dengan mereka, tinggalkan majlis-majlis mereka. Kalau kita faham dan kita sedar, mereka ni mempersenda-sendakan Al-Quran. Jangan sekali duduk itu Baik, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nak cakap bab lain tak apa. Ya. Kalau sentuh Al-Quran tepat kena tempatnya. Ya. Tapi betul lah kita kena belajar, bukan kita boleh baca sendiri. Memang kata ada tafsir dan juga ada terjemah. Kemudian kita pula nak tafsir sendiri. Kalau kita tak berguru, ingat syaitanlah akan menjadi guru kita. Syaitanlah akan memandu kita tadi. Baik, Allah kata sehingga mereka masuki pembicaraan yang lain, mana cakap benda lain. Kenapa? Allah sebut innakum idzam misluhum, kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, makna masih lagi berada bersama mereka, sekongkol dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Allahu Akbar. Kalau ini kita lihat dah, kita takut yang berlaku pada umat Islam. Sebab tu ayat ini Allah Taala turunkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tujukan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka bangsa sama ya, macam kita juga bangsa sama kan. Dalam bangsa yang sama tu ada yang betul-betul Islam, ada yang munafik dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik. Jadi di sini maka pesanan Allah Subhanahu taala kepada kita. Tu. Iaitu Allah telah turunkan. Allah sebut Allah turunkan kitab, maknanya isikan dengan Al-Quran. Sebab tu muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, saya dah sebut berkali-kali untuk nasihat diri kita ya, supaya kita faham Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk dibaca. Dibaca dengan taranum apa itu tak apa, satunya. Tapi kita kena faham isi kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu dikatakan sebagai panduan apabila kita dapat menghayati isi kandungannya untuk beramal. Itu dia sebagai panduan. Kalau tidak bukan. Kalau tidak bukan panduan lagi ya. Allahu Akbar. Ya. Baiknya. Baik. Itulah jadi maka Allah jelaskan keadaan mereka ini. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah khitabkan kepada mereka. Kepada mereka yang beriman supaya berhati-hati terhadap orang-orang munafik dan juga orang kafir. Tapi ini berbeda orang munafik iaitu Allah Taala turunkan kepada kita Al-Quran, yang mana kita mendengar Al-Quran, tetapi ada di kalangan mereka yang kufur kepada Al-Quran dan mempersenda-sendakan, memperolok-olokkan Al-Quran. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala jelaskan, apabila kamu melanggar satu larangan, setelah sampai larangan itu kepada kamu, iaitu Allah kata jangan sekongkol, jangan duduk lagi dengan mereka ini,
dan kamu rela duduk bersama mereka di tempat di mana tempat majlis mereka itu ayat-ayat Quran yang diengkar, diperolok-olokkan, yang diremehkan, sementara kamu membiarkan mereka melakukan hal itu, yang tak dapat nak menghalang. Tak dapat nak menghalang tadi. Maka dengan itu, kalau kamu masih lagi berada di situ, maka bermakna kamu bergabung dengan mereka sekali. Allahu Akbar. Allah kirakan sebagai hukum sama juga. Baik, jadi muslimin dan muslimat mati Allah Ta'ala, ini bukan nanti ayat Quran saya kata. Diandai kata dalam satu majlis itu ada majlis yang berkaitan dengan mengumpat dan sebagainya, kita duduk dengar juga, maka kita dikira sebagai terbabit dengan majlis tersebut. Sebab itulah apabila satu majlis itu majlis yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, maka cepat-cepat kita tinggalkan. Supaya kita tidak dibabitkan dengan kita termasuk di kalangan mereka tadi. Sebab tu Allah jelaskan innakum idam misluhum, kerana sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, masih lagi berada di situ, tentulah kamu serupa dengan mereka, iaitu dengan tadi redha, redha dengan perbuatan mereka itu. Jadi hal ini maknanya makna kamu juga berada di kalangan orang yang mendapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi larangan yang sedemikian, saya kata tapi ini khas pada Al-Quran sebab zaman Nabi memang orang musyrikin masa di Mekah, kemudian mari pula di Madinah kan, maka orang munafik pula mereka mempersenda-sendakan ayat Al-Quran, tapi mereka tak tunjuk depan Nabi. Tak depan Nabi, orang munafik jadi larangan Allah Ta'ala sebut ayat ini sama seperti mana Allah sebut dalam surah Al-An'am. Jadi maknanya satu-satu ayat tu Allah ulang, tapi kita tak perasan dia berada pada surah-surah yang berlainan. Baik, dalam surah An'am ayat 68 Allah Ta'ala berfirman, ba'da billahi syaitanir rajim, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, dah buat pemain ayat Quran dah, maka tinggalkanlah mereka. Iaitu jangan berada di majlis mereka sekali. Terus bangun, pergi tempat lain. Supaya kita tidak termasuk dalam golongan tadi. Kata Imam Muqatil, ayat yang ada dalam surah An'am ini dia dimasukkan dalam surah An-Nisa ini yang Allah sebut innakum idzam misluhum tadi. Jadi maknanya janganlah kita ini dibabitkan atau dikategorikan sebagai orang yang mengingkari ayat Allah ataupun mempersenda-sendakan ayat Allah SWT. Baik, dalam surah An'am ayat 69, ba'da billahi syaitanir rajim, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Dan tidak ada dipertanggungjawabkan sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Orang takwa ni memang dia takkan tanggung dosa mereka, tapi jangan berada dengan mereka. Tetapi kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Kita faham. Jadi dalam ayat ni saya nak kaitkan ayat 69 dalam surah An'am, Allah sebut pertamanya kita tidak redha dengan mereka, dengan perbuatan mereka tadi, kena ada engkar. Sebab tu dalam Islam kita ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pertama sekali kita kena beramal seperti mana yang hadis Ibn Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam kitab Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman. Tu step yang Allah Allah Taala bagi tahu kepada kita melalui Rasulullah SAW. Siapa yang melihat sebarang kemungkaran, hendaklah ditegahkan dengan tangan. Tangan itu kalau ada kuasa dan sebagainya, itu kata ulama tu. Dan kalau tak mampu dengan tangan, tak ada kuasa, maka dengan lidah. Sekarang kita kebanyakan dengan lidah lah, itu boleh nasihat. Tapi ada juga yang tak mampu. Kita ni siapa? Nanti orang kata, awak ni siapa? Satu orang kita macam tu lah. Dia tak lihat orang nak cakap apa, yang dilihat kedudukan kita. Itu yang tak elok sebab tu yang dah tak boleh juga. Dengan tangan tak boleh, dengan lidah tak boleh.
Maka Nabi kata, jika tak mampu juga, maka dengan hati. Dengan hati itu, muslimin dan muslimat, maknanya kita membenci perbuatan dia tadi. Kita jangan benci orang dia. Sebab dia, kita tahu dia orang Islam. Tukang orang Islam lah. Kalau orang kafir itu lain. Kita tak benci saudara orang Islam. Nanti dia sebut, man ikhwanukum, siapa saudara kamu? Kita jawab Islam. Tapi kamu benci dulu? Itu tak nak. Benci perbuatan dia. Bukan benci orang tadi ya. Ataupun perkataan dia dan sebagainya. Kita benci yang itu, sebab kita tak mampu nak tegah dia dan sebagainya. Tapi Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Nampak selemah iman. Jadi maknanya kalau dalam majlis tadi, dengan tangan tak mampu, dengan lidah tak mampu, dengan hati pun tak mampu, duduk dengar saja. Habis cerita dia. Nabi kata kalau dengan hati pun lemah iman, jadi seolahnya kalau tak tegah langsung masih berada di situ, seolah macam tiada iman. Seolah macam tiada iman. Allahu Akbar. Sebab tu muslimin dan muslimat yang Allah SWT, cuba lihat. Yang pertamanya Nabi SAW ajar kepada kita, dalam setiap majlis tu ada penutup majlis dipanggil tasbih, tasbih kifarah. Supaya apa yang berlaku dalam majlis tadi, mungkin ada kekurangan, ada sesuatu yang kita tahu yang tidak elok, dengan kita minta pengampunan kepada Allah, insya-Allah Allah akan mengampun. Sebab tu selain daripada itu, setiap daripada yang tu, maka kita banyaklah beristighfar. Istighfar ni bukan kita kata nanti orang buat dosa. Selepas buat kebaikan pun istighfar untuk mencari apa? Keredaan Allah. Supaya dapat mengikhlaskan hati yang apa yang kita buat tadi. Sebab hati ni kadang-kadang berbolak-balik ya. Berbolak-balik. Ya. Hak yang buat baik pun kadang-kadang ada yang macam-macam. Ada nak tunjuk-tunjuk. Tu tak nak. Ada nak supaya dipuji. Dan sebagainya. Beristighfarlah, mudah-mudahan Allah angkat darjat lagi ya. Macam kita sebutlah, innalillah dulu lah. Bukan nanti orang mati je. Apa sebarang masalah, musibah yang menimpa, semua dengan innalillah. Sebab sesuatu itu kita faham datang pada Allah, dan juga segala kerumitan, kesusahan, malapetaka, semuanya akan diatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan sebab tu Allah jelaskan. Nampak ya? Tadi pertama ni apa? Kalau dengar orang yang bersenda memperolehkan Quran ataupun kita tidak hormat pada Quran, macam orang bakar tu jelah. Bakar Al-Quran, maka jangan berada dengan mereka. Kalau mereka bercakap, biarlah mereka tukar tajuk perbincangan percakapan mereka. Kalau masih menunggu, maka hukumnya orang dengar tu sama dengan orang yang berkata tadi. Baik. Kemudian Allah jelaskan bahawa dua kumpulan ini Allah Ta'ala bagi ancaman yang kuat sekali. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ini keterangan pada orang yang buat tadi. Yang memperolokkan ayat Allah Ta'ala, yang menghina ayat Allah tadi. Baik, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan, ini pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam. Tu Allah bagi ancaman yang amat berat dah. Jadi maknanya, sebagaimana orang munafik di dunia, mereka bergabung dengan orang kafir. Yang sama di sudut kekufuran. Maka Allah akan gabungkan mereka seluruhnya pada hari kiamat dalam neraka. Di mana mereka akan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Allahu Akbar ya. Di mana mereka dikumpulkan bersama-sama kumpulan di tempat yang penuh siksaan dengan berbagai jenis azab yang ditimpakan kepada mereka. Seperti mereka ni akan makan buah zakum, akan minum air yang mendidih, kemudian yang berupa danur, darah nanah. Allahu Akbar. Itu yang ada balasan bagi mereka. Sebab apa? Sebab mereka mempersenda-sendakan kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahumma fazna minhum. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada mereka. Amin ya Allah. Okey. Baik, dan seterusnya pula Allah jelaskan pula ya. Tu. Nampak tak? Saya kata tentang si orang munafik ni. Daripada juzuk Baqarah awal-awal lagi. Kalau kita lihat
Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Al-Baqarah 6 ayat pertama tu berkaitan dengan orang yang beriman. Kemudian 2 ayat yang berkaitan dengan orang kafir. Selepas tu bakinya orang munafik berlaku. Nak cerita ni pok ni berat sekali ya. Ancaman kepada Islam ni. Baik, seterusnya Allah jelaskan kepada kita pula, kaum munafik mereka ini selalu mereka mengintai kelalaian di kalangan kaum muslimin. Tu ya, bahayanya mereka ni. Tengok ayat seterusnya. Baik. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Okay. Baik, jadi seterusnya maka Allah Taala jelaskan seterusnya alladzina yatarabbasuna bikum. Tadi Allah jelaskan siapa yang hendak menunggu tadi? Tu nampak. Iaitu orang-orang yang menunggu. Tunggu apa? Menunggu peristiwa. Peristiwa yang akan terjadi pada kamu. Jadi maknanya Allah Taala tujukan kepada kita ni, umat Islam, terutama zaman Nabi SAW lah. Sebab ayat ni semua turun zaman Nabi dah. Jadi Allah jelaskan siapa mereka itu. Yang bahaya tadi, yang dipersenakan ayat Allah. Mereka menunggu sesuatu malapetaka kalau menimpa kamu. Tu ya. Kalau menimpa umat Islam, maka ketika itulah keseronokan pada jiwa mereka tadi. Allah Akbar. Allah jelaskan orang-orang yang menunggu. Siapa? Orang munafik tadi lah. Orang kafir. Peristiwa yang akan terjadi pada diri wahai orang mukmin. Oleh sebab tu Allah jelaskan dah. Ada 2 perkara dah. Fa in kana lakum fathun min Allah. Maka jika terjadi bagi kamu kemenangan dari Allah. Dan peperangan ke sebagainya. Dan peperangan dah. Qalu. Mereka berkata. Siapa? Orang munafik ni akan berkata, ini bahaya mereka tak? Alam nakum ma'akum, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Allahu Akbar. Memang mereka pergi, tapi mereka pergi itu tunjuk muka je. Tunjuk muka je kata mereka ada. Bila orang berperang, lari ke belakang. Tu. Dan nampak dah, terutama yang paling jelas sekali dalam peristiwa kalau tengok, peristiwa peperangan Uhud. Di mana Abdullah bin Ubay bin Salul, taktik dia nak melemahkan kekuatan di kalangan sahabat. Dah sampai dah dekat di kaki pergunungan Uhud. Maka dia bersama dengan 300 orang. Bukan sikit ya ketika itulah kalau 300 orang. Bersama dengan 300 orang pengikutnya. Allahu Akbar. Minta izin kepada Rasulullah. Minta izin kepada Rasulullah. Tapi ayatnya Allah cerita pada surah yang berlainan dah. Kata mereka apa? Inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami terdedah. Takut nanti, kata mereka takut nanti pok-pok Mekah mari, kita duduk sini, anak bini duduk di rumah, duduk di kota Madinah, diserang sana, habis mereka sana. Kita ni selamat, anak bini pula yang binasa. Itu taktik ni nak melemahkan. Apa Nabi bagi ya? Nabi bagi ya. Tapi kemudian Allah tak ceritakan pula orang yang minta izin hak yang macam tu sebenarnya Allah jelas sifat mereka tu sebenarnya mereka lari daripada peperangan sebab sifat penakut. Sebab penakut. Inilah ayat ni Allah Taala tegaskan lagi tak? Sifat orang munafik tadi, mereka menanti-nanti dalam setiap peristiwa dalam peperangan, apa akan berlaku kepada
kepada Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat baginda. Kalau ada perang Uhud tu, nampak ya? Ada sahabat masa sebelum pergi perang, ada perbincangan Rasulullah nak bertahan di kota Madinah ataupun nak keluar. Jadi hak yang tak sempat nak ikut masa perangan Badar dulu, naklah keluar supaya nak dapat apa? Kita apa? Nak dapat pahala yang lebih besar. Pahala yang lebih besar. Disokong oleh puak munafik. Puak munafik sokong, ya keluar. Baik, keluar sebab apa? Bila keluar, harapan mereka Nabi dikalahkan, dan Nabi dikalahkan, tentera Islam dikalahkan, selesai mereka. Madinah akan dikuasai oleh orang munafik. Tu nampak tak? Taktik jahat tu tetap ada pada orang munafik. Dia sokong, tapi sebaliknya ada motifnya. Sebab tu bukan kita orang munafik je. Kita kata orang kafir ke, bila-bila zaman sekalipun, kalau dia sokong kita, kena lihat, kena berjaga-jaga. Sebab mereka ni ada motif di sebalik sokongan mereka itu. Apatah lagi dalam politik, saya kata, lagilah. Itu tak dapat lagi ya. Allah Akbar. Baik. Jadi bila mana Allah Ta'ala bagi kemenangan, kemenangan kepada umat Islam, tentera Islam, mereka akan kata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Baik, tujuannya apa? Masa berperang duduk di belakang. Tapi bila tentera Islam dah menang, nanti dapat harta ghanimah. Harta ghanimah, harta rampasan. Mereka pun nak juga. Nak juga. Tapi berperang bukan kerana Allah, bukan mempertahankan Islam. Allahu Akbar. Ya, tu. Baik. Jadi sinilah maka Allah Ta'ala menceritakan tentang orang munafik, bahawa mereka ini menunggu datangnya musibah buruk yang menimpa orang-orang mukmin. Itulah. Tujuannya supaya apa? Kalaulah musibah menimpa, bermakna Madinah tidak akan dikuasai oleh orang Islam. Itu ya. Sebab mereka ini tak lain tak bukan nak kepada duniawi, nak kepada menjadi ketua, menjadi tokoh dalam tampuk pemerintahan dan sebagainya. Tu. Jadi itu perangai mereka. Tu bahaya tak? Bahaya apa? Tu masa orang Islam menang, mereka kami juga bersama kamu, kami perang juga, kami juga berhak mendapat ghanimah. Mendapat ghanimah sebab kami juga turut menentang musuh. Tu ya. Sebab tu kata mereka, kata mereka, bukankah kami kami juga turut bersama kamu dalam kemenangan kamu ini. Alam nakum ma'akum. Tu, sengaja kata alam nakum ma'akum. Bukankah kami bersama dengan kamu? Jadi kami ni adalah sebahagian daripada kamu. Masa tu nak jadi sebahagian daripada kamu. Itu kalau menang. Tu. Kalau kalah macam mana? Tengok pula. Wa in kana lil kafirin nasibun. Tu. Dan jika orang-orang kafir mendapat nasib ni, keuntungan, iaitu kemenangan. Dengan kata lain, sekiranya tentera Islam kalah. Tentera Islam kalah tak? Qalu. Mereka berkata, iaitu berkata sesama mereka. Sesama mereka. Iaitu nak tunjukkan apa? Orang yang ikut itu seolah macam menyesal, rugi. Kenapa ikut dulu? Gitu ni. Kata mereka apa? Qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Ini kata-kata orang tak pergi. Kata orang tak pergi kepada orang yang telah pergi. Sebab orang pergi itu memang menyesal. Sebab apa? Sebab kalah. Ini bukan kalah saja. Ada kadang-kadang kalau kita pun dalam peperangan, kenalah sikit sebanyak luka dan sebagainya. Sakit tu kena juga. Okey. Jadi tu. Jadi mereka ini Allah sebut wa in kana lil kafirin nasibun, dan jika orang kafir mendapat keuntungan untuk kemenangan, yakni sekiranya mereka menang ke atas kaum mukminin. Inilah termasuk dalam beberapa peperangan lah. Termasuknya di antara apa? Dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud tadi, tapi kita fahamlah tahu. Dia sebenarnya peperangan Uhud itu adalah satu ujian kepada kepada Rasulullah dan juga sahabat-sahabat ketika itu. Dia puncanya satu je.
Punca yang satu je. Sebab Rasulullah letak 70 orang. 70 orang berada di puncak Gunung Uhud tu, ahlul pemanah yang diketuai oleh Abdullah radhiyallahu anhu. Duduk kat atas. Nabi kata kalau apa berlaku sekalipun kamu jangan turun. Kamu jangan turun. Ya. Itulah Allah nak uji dah. Allah nak uji tengok kesabaran mereka juga. Bukan kita kata sahabat sahabat tak bersabar. Mereka bersabar lebih kuat daripada kita. Tapi itu ujian. Baik, bila mana pada awalnya tentera kafir itu lari cabut belaka. Jadi mereka tinggal barang-barang. Jadi tentera Islam yang di bawah ni mereka kumpul-kumpul. Jadi hak di atas dia nampak di bawah dah. Hak di bawah tentera kafir dah lari. Kemudian tentera di bawah sedang mengumpul apa yang ditinggalkan oleh tentera kafir. Kenapa nak tunggu di atas lagi? Tu kenapa nak tunggu di atas? Kalau cakap biasa kita seolah macam buang masa je lah kan. Itu Allah nak uji. Tu. Itulah sebabnya bila mereka turun, hanya tinggal beberapa orang je. Abdullah tetap di atas, tetapi sedikit bilangan mereka. Inilah peluang yang diambil oleh Sayyidina Khalid Al-Walid ketika itu dia menjadi panglima berkuda tentera musyrikin Mekah. Dia nampak di atasnya apa? Tentera tak ramai, maka dia melencong. Supaya dia melencong daripada belakang, maka dia naik ke belakang. Maka dia bukan ditawan. Maka sahabat-sahabat yang di atas puncak semuanya dibunuh belaka. Semua syahid mereka itu yang ada, tak ramai yang ada atas tu. Baik, itulah apa? Ujian. Sebab apa? Sebab Rasulullah ada pesan dah. Nampak? Situlah banyak kesimpulan dan juga pengajaran yang diambil oleh umat Islam hingga zaman sekarang lah. Dalam hal apa yang dikatakan oleh ketua, selagi mana ia kita faham tak, tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka wajib wajib patuh kepada pemimpin tadi. Tapi kena tengok keadaan lah. Tengok keadaan dia. Okey, baik. Jadi apabila mereka menang tadi, macam saya bagi tadi sebagai contoh Uhud tadi tak? Itu ujian tak? Baik, apa kata puak yang tak pergi? Ni puak yang tak pergi ni. Tak. Qalu alam nastahwiz alaikum. Jadi kata mereka, bukankah orang kafir itu akan mengatakan tak? Baik, alam nastahwiz alaikum, bukankah kami baik, kami turut memenangkan kamu. Nastawid memenangkan, iaitu maksudnya kami dah dulu, maknanya masa kamu tak suka dulu nak pergi, sebenarnya kami juga bersetuju dengan kamu, tapi dah kamu nak pergi juga. Itu jadi tak. Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami menghalang kamu daripada orang mukmin. Kami halang itu, kami kata jangan ikut. Tapi mereka tak sebut kuatlah. Itu mereka sebut sama-sama mereka. Sebab mereka sifat munafik ini adalah sifat kepura-puraan yang penuh dalam hati mereka. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan, nampak tak? Surah Munafiqun. Surah Munafiqun. Sebab ni mereka ni jelas. Bila mereka datang kepada Nabi SAW, mereka mengaku, wa innaka la Rasulullah. Subhanallah. Tu wa innaka, tu kalau bahasa Arab, inna tu takkid, sesungguhnya engkau la Rasulullah, takkid lagi, sememangnya Rasulullah. Penipunya, nampak? Nak tunjuk yang mereka ni sungguh-sungguh apa? Beriman. Jadi Allah Ta'ala turun surah Munafiqun, nampak tak? Membukakan pekung yang ada dalam hati mereka. Sifat kepura-puraan mereka itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Beginilah dia. Jadi ini di antara orang mereka tu yang tak pergi, sekiranya tentera Islam kalah, pastilah yang ikut tentera Islam juga mereka akan terima kita terima cebisan daripada kekalahan tadi. Mungkin luka dan sebagainya. Jadi puak yang tak pergi kata,
Alam nastahwiz alaikum, bukankah kami memenangkan kamu? Iaitu kami dulu sebelum kamu pergi, kami sokong kamu tak pergi. Tu maksud dia. Kami sokong kamu tak pergi. Tu. Dan kami tegah kamu daripada menyertai orang beriman. Allahu akbar. Ya. Tu. Jadi maksudnya tu, maksud ayat dah, kami telah membantu kamu secara sembunyi-sembunyi. Iaitu mereka tak zahirkan ketidakbersamaan mereka dengan Nabi itu, tapi mereka buat sembunyi-sembunyi sama-sama mereka. Dan mereka telah membentuk tipu daya, supaya kalau pergi pun jangan berperang sungguh-sungguh dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka ini berada di belakang, mereka akan selamat. Kemudian tentera Islam akan dikalahkan. Allahu akbar. Ini kalau kita lihat, Allah Ta'ala cerita bukan sekali dua. Cuba lihat dah, seperti mana Allah ceritakan tentang Bani Israel masa zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala perintahkan mereka masuk masuk di Baitul Maqdis, ke kota Baitul Maqdis. Nampak tak? Mereka tak nak masuk, mereka takut. Mereka kata apa tak? Kami duduk sini lah. Kau dan Tuhan kau pergilah perang. Tu nak kata mereka lah. Kau dan Tuhan kau pergi perang. Maksud apa? Kalau kau menang nanti, baru kami masuk. Sama lah dengan pok-pok munafik di sini, ya. Ini kalau orang yang tak ikut dia. Ada. Baik. Jadi sini Imam As-Sudi dia katakan nastahwiz alaikum. Kami memenangkan kamu tadi, katanya iaitu kami menguasai kamu. Iaitu mereka ni cuba hak yang tak pergilah. Mereka cuba untuk atau menyebabkan orang yang nak ikut tadi supaya jadi tak ikut. Untuk menangkan tadi, ya. Tapi ada sebagian hak ikut juga. Dan sebagian hak ikut juga tadi. Tapi semua tu ikut bukannya betul-betul tadi. Baik. Jadi keadaan mereka ni sama dengan syaitan. Sama dengan perangai syaitan. Sebab syaitan ni dia ajak, dia pujuk orang buat yang jahat sebagainya. Bila ada keadaan ni kita hak sebenarnya, maka dia akan lari. Baik, ini sama. Ceritanya masa nak perperangan Badar. Nak perperangan Badar tak? Syaitan hak dia menghasut orang kafir musyrikin Mekah supaya pergi perang dengan Nabi tu, dia pergi. Tapi bila hampir saya pada medan pertempuran, maka dia berpatah. Dia kata apa? Tengok dalam Quran ni, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Dia takut pada Allah, dia takut azab Allah. Maksud dia nampak malaikat. Malaikat yang Allah Ta'ala turunkan untuk menolong tentera Islam. Dia lari patah balik. Itu syaitan. Cakaplah syaitan tak? Dia suruh orang buat jahat. Dia suruh orang buat jahat. Bila sampai keadaan, dia tak buat. Orang lain yang buat. Tu. Baik, ini sama seperti mana surah Al-Mujadilah ayat 19 tersebut tak? Istahwada alaihimu syaitan. Syaitan telah menguasai mereka. Syaitan sama sekali. Itu syaitan menguasai orang kafir. Dan sama-sama juga syaitan di kalangan apa? Orang munafik tadi. Mereka akan cuba untuk kita supaya di kalangan orang munafik tadi tak ada yang terkesan untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya. Allahu akbar. Ada. Baik, ada. Jadi apa? Jadi kaum munafik tu mereka berpura-pura di hadapan kaum muslimin. Sebenarnya juga di hadapan orang kafir. Dengan orang kafir dia. Sebabnya tujuannya mereka untuk mendapat keuntungan di sebalik halah mereka itu. Dan semua dilakukan dengan apa? Dengan sifat yang tersembunyi. Sebab apa? Iman mereka yang lemah
Ada keyakinan mereka terhadap apa yang dibuat oleh Nabi itu adalah bukan keyakinan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Sampai mereka kata mereka dalam yang Assalamualaikum kata, innaka la Rasulullah. Bayangkan tu. Ayat tu juga mereka ni seolah punya dah 100% mengaku Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tapi subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, tinggal Allah cerita dalam surah Baqarah awal-awal lagi. Awal-awal lagi Allah sebut dah. Wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Bila mereka bersama dengan syaitan puak mereka sendiri, kata mereka, sesungguhnya kami bersama kamu, bukan dengan sama Muhammad. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini hanya memperolok-olokkan. Perolokkan apa? Keislaman mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik. Oleh kerana sifat mereka yang sedemikian, maka Allah bagi ancaman. Allah bagi ancaman tadi. Allahu akbar. Baik. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Tu. Inilah yang Allah Taala bagi ancaman berat terhadap orang munafik ni. Ingatlah, maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Keputusan tak ada lain lah, iaitu siapa hak sebenarnya beriman kepada Allah Rasulnya. Makna di sini adalah Allah akan menghukumkan di kalangan muslim dengan seadil-adilnya berdasarkan ilmu pengetahuan Allah Taala tentang setiap zahir batin yang dimiliki oleh orang munafik tadi. Sebab zahir mereka tu orang manusia akan nampak elok, tapi batin mereka hanya Allah yang mengetahui. Betul. Ya. Baik. Sebab tu sebenarnya Allah Taala beri peringatan mereka, jangan kamu wahai orang munafik tertipu dengan kejadian-kejadian yang kamu anggap baik dalam kehidupan dunia. Sebabnya apa? Sebab setiap sahaja apa yang Allah Taala jadikan itu sebagai keputusan, itu adalah hikmah. Itu adalah hikmah. Betul, sebab kita lihat macam dalam peperangan Badar. Peperangan Badar dah, tentera Islam sedikit dapat mengalahkan banyak. Siapa? Dengan pertolongan Allah Taala. Dalam peperangan Uhud, nampak tak? Sebab nampak tak tadi? Kerana ketidakpatuhan pada perintah Nabi. Menyebabkan di antara punca yang paling besar kekalahan. Nampak ya? Dan juga Allah tunjukkan lagi dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, dalam peperangan Hunain. Hunain tu, ya. Dalam peperangan Hunain ni selepas peperangan Kota Mekah. Ya. Masa mereka nak pergi serang tadi, sebab orang Islam masa tu ramai. Jadi mereka nampak, kita ni hari ni Allah buat main-main je, kita ni ramai dah menang. Tak. Allah tak uji mereka diserang hendak. Habis semua lari bertempiaran. Ini semua apa? Hikmah Allah bagi. Allah bagi. Tengok, bilangan sedikit peperangan Badar boleh menang. Peperangan yang ramai dan peperangan Hunain pada permulaan tu bukan kalah, tetapi mereka telah diserang. Kemudian mereka mengatur strategi, kemudian mereka serang semula, barulah menang. Tu. Allahu Akbar. Ingat, semuanya ada hikmah. Dan pada hari kiamat kelak Allah akan zahirkan apa yang dirasakan oleh manusia itu bermanfaat, sebenarnya itu akan merugikan mereka, seperti yang berlaku pada musyrikin tadi. Jadi Allah akan perlihatkan seluruh rahsia apa yang tersimpan dalam hati mereka itu. Benarkah mereka itu Islam? Allah jawapannya tidak, sebab mereka itu berpura-pura. Sebab tu Allah Taala bagi ancaman berkali-kali pada orang munafik dah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tu pada hikmah Allah sebut, sesungguhnya orang munafik akan ditempatkan pada dasar neraka. Bila dasar ni mana paling berat sekali lah. Paling berat sekali. Itu tempat mereka. Allahu Akbar. Okey. Baik, kemudian Allah jelaskan pada orang yang beriman sebenar. Jadi Allah jelaskan buat tak? Baik, walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Tu. Jadi Allah jelaskan, nampak tak? Dan Allah Taala sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang beriman. Tu nampak tak? Ya.
Walaupun mereka buat macam mana pun, helah macam mana pun, ya, mereka tak akan, nampak tak? Mereka tidak akan dapat membinasakan orang beriman. Baik, mungkin kita kata setengah tu ada kekalahan dan sebagainya. Tak? Kira. Adakah semua orang Islam kita pun syahid belaka? Jawapannya tidak. Itulah juga kita sekarang ni lah. Mereka dah sebut bakal Al-Quran. Boleh tak mereka nak tangkap orang Islam hak menghafal Quran? Nak bakar? Tak ada. Nanti berlaku peperangan. Ya, berlaku peperangan. Allahu Akbar. Inilah Allah Ta'ala janji kepada kita dah. Dia Allah Ta'ala tidak akan beri jalan apa? Jalan yang mudah untuk orang kafir untuk memusnahkan orang beriman. Sebab pertolongan Allah Ta'ala bersama-sama dengan orang yang beriman tadi. Allahu Akbar. Okey, baik. Baik, dalam ayat ini tu. Baik. Baik, Hafiz Abdul Razzaq ani perawi hadis dia riwayatkan daripada Yusai Al-Kindi. Baik, seorang laki-laki telah datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini zaman Sayyidina Ali lah. Seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, lalu katanya tentang ayat ni, bagaimana dengan ayat ini? Walan yaj'alallahu lil kafirina 'ala mu'minin sabila. Allah sekali-kali tidak akan beri jalan kepada orang kafir untuk menyesatkan orang beriman. Tu dah. Maka Sayyidina Ali pun berkata, marilah dekat ni. Sebab mungkin tadi dia cakap jahat, dekatlah. Dia kata dekatlah. Tu dah. Jadi sebab dia tengok ketika itu dah. Zaman Sayyidina Ali kita fahamlah. Zaman penuh pancaroba kan. Tu. Baik, jadi Sayyidina Ali pun baca. Allah dia baca sebahagian daripada ayat ni, ayat sebelum maka baca Sayyidina Ali baca, fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Tu. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maka Allah akan beri keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah akan putuskan siapa yang sebenar, siapa yang betul-betul beriman dan juga bertahankan agama Allah. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan beri jalan kepada orang kafir untuk menyesatkan beriman. Terbaca ayat itu supaya orang tadi faham tadi. Baik, Ibnu Juraij pula diriwayatkan daripada Atha Al-Khurasani daripada Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia tafsir ayat ini. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Baik. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas dah. Iaitu dia kata itu terjadi pada hari kiamat. Dia kata kalau dunia ni pula nampak contoh kita orang Islam ditindas dan sebagainya, itu berlaku, itu kena Allah Taala. Kena Allah Taala, takdir Allah Taala kata. Tapi pada hari kiamat macam orang munafik tadi. Mereka dah kata kami dulu bersama mereka. Itu tak boleh. Sebab tengok bila mana manusia akan melintas tiang sirat dah. Orang yang beriman Allah bagi cahaya. Allah sebut Allah bagi cahaya pada di hadapan mereka, kanan mereka, kiri mereka, belakang mereka, cahaya untuk melintas. Jadi orang munafik masa tu nak ambil dia kesempatan. Tunggu. Kami dulu masa dunia bersama kamu. Kami kawan kamu. Tunggu, kami nak juga. Tak selamat. Inilah tak ada jalan dah. Tak jalan, mereka akan jatuh. Allahu Akbar. Baik, Imam As-Sudi juga diriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ashja'i juga sama. Dia kata hal ini akan berlaku pada hari kiamat. Iaitu orang kafir, orang munafik tidak ada hujah kat atas orang Islam. Sebab apa? Al-Quran Allah Taala turunkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan. Dia tak nak beriman juga. Itulah. Baik, kata Imam As-Sudi, sabila itu maksudnya adalah hujah. Hujah tadi, ya. Iaitu daripada makna firman Allah Taala tadi, dia kata, iaitu di dunia dah dengan menguasai dan memusnahkan kaum mukminin, itu mereka boleh. Meskipun mereka mendapat kemenangan sesekali lah, bukan selalu dah. Namun kesudahan yang baik adalah orang yang bertakwa di dunia dan mereka akan mendapat kebaikan di akhirat nanti. Baik, ini sebab Allah janji nak tengok surah Al-Mu'min ayat 51 ba'da minasyaitonir rajim. Baik, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Allah janji tu.
Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang beriman pada kehidupan dunia. Iaitu Allah bagi hujah kepada orang yang beriman. Ini iman betul-betul lah. Kalau iman hak munafik ni dia akan iman yang goyah. Ada. Baik, jadi ayat ini dikatakan oleh Ibnu Katsir merupakan bantahan terhadap kaum munafik terhadap apa yang mereka idam-idamkan. Yang mereka harapkan dan mereka tunggu-tunggukan. Iaitu asalnya apa? Mereka nak supaya kekuatan kaum muslimin lenyap. Dan bantahan terhadap apa yang mereka lakukan iaitu mereka ini sebenarnya apa? Mendukung orang kafir untuk menentang orang Islam. Tengok seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nampak ya? Terutama saya kata sebelum berlakunya peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq ya. Tu. Dia jumpa puak-puak Yahudi, dialah yang memberi respon kepada mereka. Kita ni akan menentang Muhammad daripada dalam dan dia nak pergi ke Mekah katanya, dia nak suruh puak sana serang daripada luar. Tu ya. Jadi dia buat macam tu. Jadi dia bagi sokongan moral kepada puak-puak Yahudi dalaman supaya bangun menentang Nabi. Menentang Nabi tak? Kemudian dia pergi pula ke Mekah. Sana dia berjumpa dengan pemimpin musyrikin Mekah sana. Dia beritahu bosnya apa? Di Madinah ni dah ada puak yang akan membantu mereka. Jadi puak sana pun bersemangatlah. Mari berpuluh ribu mereka. Ketika itu diketuai oleh Abu Sufyan sebelum dia Islam. Allahu Akbar. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala menangkan orang Islam. Mereka mari nak masuk Madinah tak boleh. Sebab Nabi dah kali parit dah. Kuda nak seberang tak boleh. Jatuh dalam parit. Luas dia. Tapi waktu malam, waktu gelap dah. Allah Ta'ala utuskan pula ribut. Angin yang kuat. Kemah-kemah habis tercabut. Barang-barang habis planting. Sebab angin yang kuat. Jadi puak-puak musyrikin parit di luar tu. Kalau macam ni, kalau puak ni serang, habis kita ni. Takut mereka. Allah campurkan ketakutan dalam hati mereka. Jadi patah balik mereka. Tak berlaku peperangan. Subhanallah. Ni Allah Ta'ala menolong. Tu Allah menolong tadi. Baik, ini kalau kita lihat sama seperti surah Maidah ayat yang ke-52. Allah Ta'ala firman pada syaitan rajim, "Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin." Sama Allah cerita tentang puak munafik. Munafik ni Allah cerita kepada Nabi tak? Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit apa? Penyakit nifak. Itu orang munafik. Bersegera mendekati mereka. Segera mendekati mereka iaitu apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Ahlu kitab yang lain. Seraya berkata, mereka kata kepada dia, kami takut akan mendapat bencana. Tu dia. Maknanya puak munafik ni bukan dekat dengan Nabi, tapi mereka lebih kepada puak Yahudi dan sebagainya. Jadi Allah sebut ni kata mereka dah. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Tapi bukan kepada mereka, tapi kepada Rasulnya. Atas satu keputusan dari sisinya. Allah yang buat keputusan. Maka oleh kerana itu mereka menjadi menyesal. Okey, lepas tu mereka menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Itu sifat orang munafik. Allahu Akbar. Sebab tu awal-awal saya kata dah. Allah cerita kaum munafik berkali-kali Allah jelaskan dalam hati mereka tu ada penyakit. Penyakit apa? Nifak. Sifat-sifat nifak tu ada dalam hati mereka. Allah sebut dah, fazadahumullahu marda. Allah tambah penyakit lagi pada mereka. Allah tambah lagi penyakit mereka. Sebab apa? Penyakit nifak yang ada lagi, kekufuran lagi Allah tambah pada mereka. Maka mereka ni orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sekali itu dulu, muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah pengajaran dalam setiap umat tu. Sejak Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, pasti ada orang munafik. Kalau kita lihat zaman-zaman sahabat pun ada. Zaman sahabat ada, zaman-zaman sekarang ni lagilah ada kita tu kan. Tapi kita tak kenal dan tak boleh menduh lah.
tapi kita kena berhati-hati, ya. Selagi apa kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah kita tidak akan disesatkan oleh sesiapa pun, ya. Peganglah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kena belajarlah. Belajar faham apa itu agama, apa itu isi kandungan agama kita, insya-Allah kita akan mendapat keridhaan Allah SWT. Mudah-mudahan salat kita pagi ini jadi pengajaran kepada kita, dapat kita jadikan panduan untuk amalkan dan dapat tawarkan pula kepada sahabat-sahabat yang tiada sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan. Ada sebarang pertanyaan? Tak ada? Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya masakin. Allahumma nazzil khairan ma sadaqa ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika syarri ma ista'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.